Hai semua, hari ni Ayah nak share resepi nasi dagang Terengganu. Video ni mungkin panjang sedikit tapi Ayah rasa sangat berbaloi untuk korang tengok sampai habis. Untuk buat nasi dagang ni, mula-mula Ayah akan basuh bersih dulu beras ni. Dan Ayah akan cari bekas yang besar untuk rendam beras. Ayah guna beras wangi dan beras wangi ni memang senang je untuk dapat dekat pasar raya. Bila dah letak beras dalam bekas, Ayah akan tuang air dan ratakan beras supaya beras betul-betul tenggelam. Untuk dapatkan nasi dagang yang cantik dan elok, minima untuk rendam beras ni adalah selama 4 jam. Sementara Aina rendam beras, Aina akan siapkan dulu kuah nasi dagang. Mula-mula Aina akan rebus ikan tongkol ni, tapi kami panggil ikan air. Lepas tu Aina akan letak air paras ikan ataupun lebih sedikit je daripada ikan. Letak juga sedikit garam dan asam keping. Rebus ikan tongkol ni sehingga masak dan Aina guna ikan tongkol hitam sebab rasanya lebih sedap dan ikannya tak lembik. Untuk kuah nasi dagang, mula-mula Aina akan kisar dulu bawang merah. Bawang putih. Lengkuas. Halia. Dan sedikit kunyit. Dan letak sedikit air untuk memudahkan kisar. Ikan yang Aina rebus tadi pun dah masak, bolehlah angkat dan asingkan daripada air rebusan.
Bila kuah dah mendidih, sekarang Aina akan masukkan pula santan segar dan kena kacau selalu. Kuah ni kena kacau selalu supaya santannya tak berketul. Bila kuah dah mendidih, baru Aina tambah dengan garam. Tapi boleh rasa dulu sama ada dah masin ataupun tak. Dan boleh juga tambah dengan sedikit gula kalau kurang manis. Kacau sebati kuah ni sehinggalah mendidih dan terus tutup api. Sekarang Aina akan masukkan pula ikan tongkol yang telah direbus tadi. Tapi jangan buka api ya. Taburkan juga cili merah ataupun cili api dan terus tutup periuk supaya ikan tongkol tadi sebati dengan kuah. Untuk kukus nasi dagang, Aina akan tunjukkan dua cara. Mula-mula Aina akan gunakan daun pisang dulu sebagai pelapik beras. Daun pisang ni hendaklah dibasuh bersih dahulu. Untuk buat lubang, Aina akan cucuk sedikit daun pisang ni supaya air kukusan senang nak keluar. Sekarang bolehlah letak beras yang telah direndam tadi dan pastikan beras ni telah dituskan dulu sebelum letak dalam pengukus. Ratakan beras supaya masak dengan sekata dan bolehlah kukus. Okey, untuk kukus kali pertama dah siap. Boleh ambil dan letak dalam bekas yang besar. Lepas tu, Aina akan tuang air. Bila semuanya dah sebati, sekarang Aina akan kukus semula untuk kali yang kedua. Untuk kukus nasi dagang cara yang kedua, Aina gunakan jari macam ni. Kalau guna jari macam ni, kita dah tak perlu nak buat lubang. Letak beras tadi sampai habis dan kukus semula untuk kali yang kedua. Sementara tunggu siap kukus, Aina akan buat campuran santan pula. Aina guna santan segar. Santan segar ni tak terlampau pekat dan tak terlampau cair. Campurkan santan ni dengan gula dan garam. Lepas tu gaul dan kacau sehingga larut dan sebati. Okey, nasi dagang dah masak. Bolehlah angkat dan letak dalam bekas yang besar. Kena guna bekas yang besar supaya senang untuk kita gaulkan dengan santan nanti. Ketika nasi dagang masih panas, letakkan bawang merah yang telah dihiris nipis. Letakkan juga halba. Dan letakkan juga halia yang telah dihiris nipis. Masukkan santan tadi dan terus kacau dan gaul sehingga semuanya larut dan sebati dengan nasi dagang. Guna senduk yang straight macam ni supaya senang nak gaul dan jangan lenyekkan nasi. Buat semua ni ketika nasi masih panas. Ratakan nasi dagang macam ni dan kalau tengok pada permukaan nasi, memang nasi nampak berkilat sebab kita guna santan yang segar. Aina nak bagi tips untuk bagi nasi dagang ni tahan lama dan tak cepat basi. Selepas kita dah gaul dengan santan dan ketika nasi dagang masih panas, jangan tutup dengan apa-apa pun sehinggalah nasi dagang ni sejuk. Sebab kalau kita tutup nasi dagang ni ketika masih panas, nasi dagang ni akan cepat basi. Untuk buat acar, mula-mula Aina akan hiris timun macam ni dulu.
Lepas tu, Ain akan hiris pula bawang merah. Dan Ain akan hiriskan juga lada merah. Untuk lobak pula, Ain akan parut halus. Lepas tu, campurkan dengan gula. Campurkan dengan garam. Dan akhir sekali campurkan dengan cuka. Gaulkan semua bahan ni sehingga sebati. Untuk acar timun ni, kita boleh buat awal. Boleh juga buat masa kita kukus nasi tadi. Sebab kalau kita buat awal, dia akan lagi larut dengan cuka dan rasanya akan lagi sedap. Bila dah siap semua, bolehlah makan. Nasi dagang ni memang sangat lembut dan berlemak dan kuahnya memang sedap. Dan siapa yang cuba memang rasa tak menyesal. Penggemar nasi dagang Terengganu mesti dah terliur kan? Lepas ni bolehlah cuba dan buat sendiri pula. Okey semua, selamat mencuba resepi yang special ni. Nanti di episod akan datang, Ain akan share lagi resepi yang baru. Jangan lupa like, subscribe dan share. Okey, jumpa lagi. Bye.